Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kuliah maghrib kita di bawah topik faraid dan pengurusan harta pusaka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi kuliah terakhir pada 5 hari bulan 6 yang lalu, maknanya sebulan yang lepas, saya berhenti pada topik asbabul irsi, sebab-sebab yang melayakkan seseorang itu mendapat harta pusaka, di mana ada 3 sebab yang disepakati oleh semua ulama. Semua ulama sepakat 3 sebab, iaitu sebab yang pertama hubungan darah atau kaum kerabat. Sebab yang kedua iaitu az-ziwaj, yakni akad perkahwinan. Sebab yang ketiga al-wala, iaitu pembebasan hamba. Sebab yang berlaku khilaf di kalangan ulama iaitu sebab yang keempat baitul mal, atau agama Islam. Saya telah bincangkan atau kita telah bincangkan sebab yang pertama dan yang kedua. Kesempatan ini kita akan bincang pula sebab yang ketiga, iaitu perhambaan. Apa ni? Pembebasan hamba, atau dalam bahasa Arabnya dipanggil al-wala, pembebasan hamba. Namun demikian, pada kesempatan ini saya tak nak bincang panjang topik pembebasan hamba ini, yang menjadi salah satu sebab melayakkan pihak-pihak mendapat harta pusaka. Saya tak nak bincang kerana tidak ada sistem perhambaan sekarang. Namun demikian, hukumnya masih ada, cuma perkara yang nak dihukumkan itu tidak berlaku. Konsep perhambaan dah tak ada sekarang. Kan zaman P.Ramlee dulu dalam filem sahaja, di luar tak tahulah ada ke tidak. Kan jual orang lebih untung daripada jual unta, dia kata. Kan makna hamba itu merupakan barang yang boleh dijual beli. Okey, apabila seseorang, tak kiralah orang itu lelaki maupun perempuan, memiliki hamba dan dimerdekakan hamba berkenaan, dimerdekakan hamba berkenaan, bebaslah hamba berkenaan, maka hilanglah pangkat hamba dia menjadi orang yang merdeka macam kita semualah. Apabila seorang itu hamba kemudian dimerdekakan oleh tuan dia atau puan dia, sebab orang lelaki boleh memiliki hamba, orang perempuan pun boleh memiliki hamba. Dimerdekakan hamba berkenaan, sama ada hamba itu lelaki maupun perempuan, merdekalah hamba berkenaan, berkerjayalah hamba berkenaan, ada harta bekas hamba berkenaan meninggal dunia, tidak ada waris yang layak dapat pusaka, maka harta bekas hamba berkenaan akan kembali atau akan diwarisi oleh bekas tuan dia atau puan dia. Tak adalah sekarang ni. Itu salah satu sebab dalam Islam untuk melayakkan pihak-pihak dapat harta pusaka. Namun tidak sebaliknya. Jika bekas tuan yang meninggal dunia, bekas hamba tak layak pusaka. Hanya sepihak sahaja. Yakni bekas tuan kepada hamba yang dimerdekakannya ada peluang dan ruang
untuk dapat harta pusaka menurut hukum syaraknya, jika sekiranya bekas hamba yang dimerdekakan itu tidak memiliki waris-waris, tidak mempunyai waris-waris. Jadi kita tak pinjam panjang lah yang itu, kerana nak buat contoh sekarang pun tak jumpa. Okay? Tak berlaku. Saya tak jumpa lagi lah orang datang tanya, Ustaz, seorang ni ada hamba dimerdekakan, hamba dia meninggal, dapat tak pusaka? Untuk situasi sekarang ini tak berlaku begitu. Tapi tak mustahil berlaku akan datang. Tak mustahil. Tak mustahil. Kan berperang, kan tawanan dijadikan hamba, mungkin akan datang. Jadi tapi kita tak bincang panjang kerana perkara berkenaan tak berlaku buat masa ini. Hukumnya dalam Islam menyedia dah. Islam dah siap sedia hukumnya kalau berlaku. Okey, baik. Sebab yang berlaku khilaf dalam kalangan ulama terpecah kepada dua golongan besar, iaitu sebab yang terakhir dalam melayakkan pihak-pihak mendapat harta pusaka, iaitu agama Islam atau Baitul Mal. Sebab itu kalau kita lihat dalam konteks hari ini, Baitul Mal, baik Baitul Mal Majlis Wilayah, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, baik Baitul Mal Majlis Agama Islam Selangor, baik Baitul Mal Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Terengganu dan lain-lain lah, Baitul Mal negeri-negeri ada ruang dan peluang untuk dapat harta pusaka. Kerana jika sekiranya seseorang itu, mahupun lelaki atau perempuan, meninggal dunia tidak mempunyai waris-waris, maka Baitul Mal akan mewarisi hartanya. Ataupun seseorang itu, baik lelaki maupun perempuan, mempunyai waris, tetapi waris berkenaan tidak menghabiskan harta pusaka menurut ketentuan hukum syarak, maka bakinya, lebihan yang tidak dihabiskan itu akan diberikan atau diserahkan kepada Baitul Mal. Okey, baik. Ini adalah berasaskan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat oleh Abu Daud, ana warasa liman la warasalah. Okey. Rasulullah kata, aku adalah waris bagi sesiapa yang tak ada waris. Maknanya harta serah kepada Baitul Mal. Okey. Ila akhir hadis lah. Okey, baik. Ada dua pendapat besar yang membincangkan tentang kedudukan atau status Baitul Mal dalam mewarisi harta pusaka. Pendapat yang pertama adalah pendapat daripada mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Dua golongan besar mazhab ini dari mazhab Sunni, mengatakan bahawa apabila harta pusaka tidak ada waris yang akan mewarisinya, atau ada waris tetapi tidak menghabiskan sisa-sisa harta pusaka, harta pusaka mengikut bahagian yang telah ditetapkan oleh hukum syarak, maka lebihan atau sisa berkenaan akan diserahkan kepada Baitul Mal yang mewakili umat Islam. Itu pandangan mazhab Syafi'i kita dan mazhab Maliki. Okey, baik. Pandangan yang kedua, kelompok yang kedua adalah pandangan daripada mazhab Hanafi dan Hambali. Dua mazhab besar dalam mazhab Sunni kita mengatakan bahawa sekiranya ada lebihan harta
yang tidak dihabiskan oleh waris-waris, maka lebihan itu dikembalikan semula kepada waris, bukan diberikan kepada Baitul Mal. Atau tidak ada waris yang layak mendapat harta pusaka menurut ketentuan asal, iaitu waris ashabul furud dan waris asabah, yang ada hanya waris zawil arham, maka harta itu diwarisi oleh waris zawil arham. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak berapa jelas apa dia waris ashabul furud, apa dia waris asabah, kemudian waris zawi arham. Insya-Allah di kesempatan akan datang kita akan bincang satu-satu tu. Cuma nak beri gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Contoh seorang ini meninggal dunia, dia ada isteri, dia ada anak perempuan, dua orang anak perempuan. Anak lelaki ada tak? Tak ada. Adik-beradik ada tak? Tak ada. Anak saudara ada tak? Tak ada. Dia anak tunggal. Contohnya lah, mak ayah dia ada tak? Lama dah matinya. Jadi yang tinggalnya siapa? 3 orang ni, iaitu isteri seorang, anak perempuan 2 orang. Ikut ketetapan hukum syarak yang diberikan, isteri dapat harta pusaka 1/8 as-sumun, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratun Nisa ayat 12. Kan, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad wa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kemudian dia cerita pula bahagian suami isteri dan bahagian isteri. Isteri 1/8 bahagian pusaka. Sebab apa? Sebab si mati ada anak, 2 orang anak perempuan. Anak perempuan pula dapat banyak mana? As-sulusani, 2/3 pusaka si mati. Di mana ambilan puncanya? Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratun Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Allah mewasiatkan kepada kamu tentang pembahagian harta pusaka, atau Allah mewajibkan kepada kamu tentang pembahagian harta pusaka lizzakari mislu hazzil unsayain, bagi anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian, atau 2 bahagian anak perempuan menyamai 1 bahagian anak lelaki. Dan sekiranya anak perempuan 2 orang fauqas nataini, 2 orang atau lebih, maka mereka berdua, bertiga, berempat, tak kiralah berapa orang, as-sulusa ma tarak, dapat 2/3 daripada harta yang kamu tinggalkan. Wa in kanat wahidatan, jika anak perempuan tu seorang je, falahan nisf, dia dapat separuh. Jadi Al-Quran dah tentu bukan dapat semua harta pusaka. Kalau ramai 2 orang ke atas, 2/3. Oleh itu ada 3 orang tadi, isteri 1/8, anak perempuan 2/3. Kalau harta ada 24,000 lah katakan, 24,000, isteri 1/8, baru ambil 3,000 daripada 24,000. Anak perempuan 2/3. 2/3 daripada 24,000, 16,000. 16 campur dengan 3,000 tadi baru 19,000. Harta ada 24,000, baki 5,000 lagi Baitul Mal ambil. Dalam pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Itu baru 24,000 tuan-tuan dan puan-puan. 24 juta, 5 juta.
24 bilion 5 bilion. Begitulah. Kan kalau 24 ringgit 5 ringgit. Begitulah kiraan contoh 2/3 anak perempuan. Pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, lebihan 5,000 tadi kalau contoh 24,000 diberi kembali kepada anak perempuan 2,500, 2,500, bukan diberi kepada isteri. Diutamakan hubungan darah dulu. Isteri bukan hubungan darah, hubungan perkahwinan. Isteri kekal dengan 3,000-nya, tetapi anak perempuan dapat 16,000 tadi, dua orang 8,000, 8,000 tambah 2,500, 2,500. Itu pandangan mazhab Hanafi dan Hambali. Tapi kita yang bermazhab Syafi'i, arus perdana kita ini, lebihan 5,000 itu pergi kepada Baitul Mal. Kalau duit lah, kalau tanah 5 ekar, kalau ada 24 ekar, begitulah. Saya sebut contoh tadi dalam bentuk nilaian ringgit. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana kita berpegang kepada mazhab Syafi'i dan Maliki, kita itulah Baitul Mal, ada peluang dan ruang untuk dapat harta pusaka. Sebab itu kita biasa dengar kes-kes Baitul Mal ambil harta pusaka. Kita pun kata, apa pasal Baitul Mal ambil? Pasal kita bermazhab Syafi'i. Mudah aja nak jawab. Ya tak apa pasal waris-waris marah kan? Pasal apa Baitul Mal ambil? Pasal mazhab Syafi'i. Saya nak pakai mazhab Hanafi lah. Jenuh, bab harta nak tukar cepat je. Kan tak boleh buat begitulah. Kan biarlah pihak pemerintah yang buat keputusan nak tukar dan sebagainya lah. Macam kita pergi haji dan umrah itulah. Tak boleh nak buat pandai-pandai lah. Okey, baik. Baitul Mal ada peluang dan ruang untuk mendapat harta pusaka jika sekiranya si mati tidak berwaris. Kebiasaannya berlaku dalam kes-kes si mati yang mana mu'allaf, yang convert agama. Apabila seseorang itu daripada non-Muslim, daripada bukan Islam, convert kepada agama Islam, memeluk agama Islam, seorang mu'allaf, maka kita panggillah dia mu'allaf, kan? Tak silap saya 5 tahun je panggilan mu'allaf dari sudut undang-undang. Undang-undang kita gubal lah. Ini tak 50 tahun mu'allaf lagi kita panggil. Tak apalah panggilan untuk membezakan, mengenal. Okey, baik. Tapi dari segi hukum, untuk beri bantuan zakat dan sebagainya, berapa lama? Itu tujuan diletakkan tahun itu. Okay? Sebab zakat ada batasan. Sebab mu'allaf dapat zakat. Tak kira lah mu'allaf itu kaya atau miskin, sebab dia dapat atas dasar mu'allaf. Okay? Bantuan zakat itu. Jadi berapa tahun? Itulah negara kita, pihak Majlis Agama Islam menentukan tempoh. Kebiasaannya 5 tahun tempoh mu'allaf itu. Lepas pada itu nak dapat zakat lagi bukan atas dasar mu'allaf lah, atas dasar fakir, miskin, fisabilillah, yang lain lah pula. Bukan tak dapat zakat, dapatlah, tapi bukan atas asnaf mu'allaf. Itu perbincangan dalam kalangan pusat-pusat zakat lah, cara nak mengagihkan. Mereka mahir lah bahagian itu. Saya tak nak sentuh itu, nak bagi tahunya apabila seorang non-Muslim memeluk agama Islam tapi tidak diikuti oleh keluarga dia kekal sebagai non-Muslim. Apabila dia memeluk agama Islam, meninggal dalam beragama Islam itu, meninggal sebagai Muslim, ada harta dia tidak boleh diwarisi oleh waris-waris bukan Muslim. Harta dia kalau tak ada waris Muslim, semuanya diberi kepada Baitul Mal. Terpulang kepada Baitul Mal lah, bentuk pengurusan untuk menjaga kepentingan umat Islam terutamanya lah, sebab dasar diambil oleh Baitul Mal itu adalah dasar agama Islam. Okey, baik.
Ingat, Baitul Mal dapat pusaka tu bukan macam zakat. Zakat dia ada asnaf dia, nak beri kepada siapa-siapa. Baitul Mal dapat bahagian harta pusaka tak, asnaf tak ada. Siapa nak diberi harta pusaka tak, untuk kepentingan umat Islam. Jadi harta tu dimiliki oleh Baitul Mal sebagai pemegang amanah untuk mengurus untuk kepentingan umat Islam. Didaftarkan di bawah Baitul Mal. Okay? Didaftarkan bawah Baitul Mal. Okay, baik. Non-Muslim tidak boleh memiliki harta orang Islam. Kerana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarisul muslimul kafira walal kafiru muslima au kama qala, tidak boleh mewarisi harta pusaka orang Islam terhadap harta pusaka bukan Islam. La yarisul muslimul kafira, orang kafir, orang bukan Islam tak boleh mewarisi harta orang Muslim. Begitulah sebaliknya, orang Muslim tak boleh mewarisi harta orang bukan Islam. Sebab itu diserah kepada Baitul Mal. Kebanyakan yang berlaku begitulah. Okay? Jadi Baitul Mal ada peluang dan ruang untuk dapat harta pusaka dan didaftarkan sebagai sumber dalam akaun pemegang amanahnya. Sebiasanya begitulah. Sumber itu sebagai sumber, bukan zakat, bukan apa. Okey, baik. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ingat bahawa dalam pembahagian harta pusaka ini dia ada waris-waris tertentu. Contoh dalam mazhab Syafi'i kita, kalaulah seorang ini meninggal dunia ada cucu. Kita sebagai atuk meninggal dunia, kita ada cucu. Anak-anak tak ada. Macam mana boleh ada cucu, anak tak ada? Anak kita mati mendahului kita. Itu maksudnya cucu kita ada. Okay? Kita ada cucu. Cucu lelaki, cucu perempuan. Mak dia mana? Ayah dia mana? Mati dulu. Kita dah umur 80, anak kita meninggal umur 55 dah mati. Ramai. Jangan kan, ramai begitu. Kan, mak mati, mak budak tu mana? Meninggal dunia dah. Bila dia mati? Lama dah, masa dia kecil. Atuk tu lah yang jaga. Contoh. Kita sebagai atuk meninggal dunia, kita ada cucu. Cucu itu perlu dilihat melalui anak lelaki ke anak perempuan. Okay? Kena tengok. Kita ada cucu, tapi cucu kita itu anak kepada anak perempuan kita. Maka cucu berkenaan tidak layak mewarisi harta pusaka kita. Bukan waris jauh pun. Itu dipanggil waris zawil arham dalam istilah faraid. Mazhab Syafi'i kita, mazhab Maliki mengatakan waris zawi arham tidak layak dapat harta pusaka kalau dia ada dan tak ada waris lain, Baitul Mal akan ambil. Cucu yang layak dapat pusaka adalah anak kepada anak lelaki kita. Itu cucu yang layak. Kita ada anak lelaki mati dulu pada kita. Tapi anak lelaki kita ada anak-anak dia. Anak-anak dia layak dapat pusaka atuknya. Peluang tu ada. Layak dapat. Okey, dia tersenarai sebagai waris yang layak dapat pusaka. Tapi cucu daripada anak perempuan tak layak. Nak bagi tahunya ada beza di antara waris dengan bukan waris. Maksud yang saya sebut tadi, seorang mati yang tidak ada waris, maksudnya waris yang layak pusaka. Cucu tadi tak termasuk dalam waris. Cucu daripada anak perempuan, bukan orang jauh. Sebab itu penting kita tahu tentang pusaka. Sekarang kita nak buat apa dengan cucu tu? Kita dah tahu, faraid tak dapat, apa salahnya beri sekarang harta? Apa salahnya kita buat wasiat? Apa salahnya kita hadiahkan harta kat dia? Sebab kita tahu dah meninggal nanti dia tu tak dapat harta pusaka kita. Adakah kita nak ubah hukum pusaka? Tak. Sebab mereka memang tak layak pusaka, nak ubah macam mana? Kan?
Bolehlah kita nak merancang untuk menjaga kepentingan cucu-cucu berkenan jika berkeperluan. Bukan semestinya, sebab itu perancangan itu juga perlu dipandang kepada hukum faraid supaya harta yang kita miliki itu sampai kepada orang-orang yang betul-betul kita nak bahagi. Sebab faraid mereka dah dapat. Tapi tak salah tak nak beri masa hidup, itu tak salah. Memang disunatkan membuat hibah, harus hukumnya, dan sunat berdasarkan keadaan-keadaan tertentu lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi begitulah hukum faraid. Selesai berkaitan dengan sebab mendapat harta pusaka. Ada saya buat rumusan, ada 4 sebab. Sebab yang pertama iaitu sebab hubungan darah, hubungan kerabat. Sebab apa awak dapat pusaka? Oh, saya anak si mati. Sebab apa awak dapat pusaka? Oh, sebab saya bapa si mati. Itu dikatakan hubungan darah atau kerabat. Sebab yang kedua, sebab perkahwinan, akad perkahwinan. Sebab apa awak dapat harta pusaka? Oh, saya suami si mati. Sebab apa awak dapat harta pusaka? Oh, saya isteri si mati. Itu dikatakan sebab perkahwinan. Sebab yang ketiga, pembebasan hamba, sebagaimana yang kita sentuh tadi. Sebab apa awak dapat harta pusaka? Orang itu tak ada kena-mengena dengan awak, darah pun tak ada kena-mengena, kahwin jauh sekali. Oh, itu bekas hamba saya. Contoh, saya layak dapat pusaka, tapi tak adalah konsep sekarang. Dan yang keempat, berlaku khilaf ulama, iaitu sebab Baitul Mal atau seagama, yakni agama Islam. Baitul Mal yang pegang untuk agama Islam itu. Jadi mazhab Syafi'i dan Maliki mutaakhirin ada beza dengan mutaqaddimin. Mazhab Syafi'i yang mutaakhirin selepas kurun keempat Hijriyah mensyaratkan Baitul Mal untuk melayakkan harta pusaka adalah mestilah Baitul Mal berkenaan, nizamnya, pengurusannya, sistemnya hendaklah teratur, baru layak. Kalau tidak, pulang semula kepada waris harta itu, bukan dapat Baitul Mal. Itu pandangan mazhab Syafi'i mutaakhirin. Bila mutaakhirin tu? Bukan hari ini, selepas kurun keempat Hijriyah, disyaratkan Baitul Mal teratur. Dan Baitul Mal di Malaysia ini, negeri-negeri insya-Allah teraturlah. Kan kita teraturlah. Cuma kalau ada parameter yang boleh dibuat untuk menentukan, itu lagi bagus. Berapa parameter yang dikatakan teratur itu kena buatlah dalam konteks hari ini. Sebab apa selepas kurun keempat Hijrah mazhab Syafi'i membuat pandangan yang berbeza dengan mazhab yang awal mutaqaddimin, kerana Baitul Mal ketika selepas kurun keempat Hijrah sudah tidak teratur sebagaimana Baitul Mal sebelum itu. Baru kurun keempat Hijrah, tuan-tuan dan puan-puan, kan. Dan Baitul Mal ketika itu, Baitul Mal adalah pembendaharaan negara, sistemnya lah. Baik itu ada ramai berbincang balik sama ada layak ke tidak Baitul Mal di Malaysia ni, sama tak konsep dengan dulu dan sebagainya lah. Okey, tapi yang pentingnya muzakarah kita ataupun fatwa negeri telah membuat keputusan Baitul Mal ada bahagian harta pusaka sebagaimana pandangan mazhab Syafi'i kita ini. Okey, baik. Kemudian topik yang baru yang kita nak sentuh dalam lebih kurang ada 10 minit, 15 minit lagi. Okey, baik. Iaitu syarat untuk dapat pusaka. Syarat untuk berlakunya hukum pusaka mempusakai. Ada setengah kitab membahagikan kepada 4 syarat, ada setengahnya membahagikan kepada 3. 4 atau 3 perkaranya sama. Cuma yang ketiga dan keempat itu setengah kitab ia gabung menjadi satu. Ada setengah kitab ia pisah satu-satu, tapi perbahasan benda yang sama. Okey, baik.
Syarat yang pertama untuk berlakunya hukum pusaka mempusakai, yang pertama mestilah mati si mati. Syarat yang pertama, si mati ataupun mestilah mati si mati yang memiliki harta itu. Koma tak jadi. Kat koma tak kira lah. Noktah bertindih ke, dia nak titik. Senang cerita. Titik. Okey. Koma tak jadi. Sebab ramai yang bertanya pada saya, Ustaz, ayah saya koma dah lama dah Ustaz, 3 tahun. Sekarang ni bernyawa ataupun hidup pun pakai talian hayat, mesin. Macam mana Ustaz, harta banyak tu boleh kami bahagi dah? Jangan. Sebab syarat tak berlaku lagi, iaitu matinya si mati. Mati ni ada tiga jenis yang boleh membahagikan harta pusaka. Yang pertama, mati secara hakiki. Mati hakiki ni mati yang macam mana? Mati yang ada permit pengkebumian, mati yang ada sijil mati, mati yang ada kuburnya, mati yang disaksikan kematiannya. Itu mati hakiki. Dalam proses pembahagian harta pusaka di Malaysia, kena buktikan si mati itu mati. Antara bukti yang boleh dikemukakan kepada pihak-pihak pentadbiran adalah sijil kematian atau permit pengkebumian dan sebagainya lah, untuk membahagikan harta pusaka yang ditinggalkan oleh orang itu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jenis kematian ialah mati secara hukmi. Kubur tak ada, saksi tak tengok, tapi diputuskan oleh pihak mahkamah bahawa orang itu dihukumkan mati. Itu mati hukmi dia panggil. Mahkamah yang putuskan, bukan di rumah yang buat keputusan. Kebiasaannya berlaku kepada orang yang hilang tak balik-balik. MH370 termasuk kategori ini. MH370 termasuk kategori ini. Baik, jadi mati secara hukmi, mahkamah yang buat keputusan, diputuskan, dihukumkan orang itu mati, maka keputusan itu akan boleh digunakan. Presumption of death order, perintah anggapan kematian itu boleh diguna pakai untuk membahagikan harta pusaka orang yang dihukumkan mati. Tak balik-balik dia ni kan. Pergi mana tu tak balik makcik? Suami makcik ni pergi mana tak balik-balik? Kata nak pergi mancing di laut dalam. Tak balik-balik. Berapa tahun dah makcik? Baru 2 hari tak pakai lagi tu. Baru 2 hari tak pakai. Okey. Dalam mazhab Syafi'i kita, dari segi fiqh yang berlaku khilaf dalam kalangan ulama dalam menentukan tempoh, dalam mazhab Syafi'i kita, seseorang itu boleh diputuskan mati apabila dia telah berusia 90 tahun. Kalau dia hilang dalam masa setahun, umur dia 89, setahun cukup 90. Sekejaplah tunggu. Kan? Kalau hilang umur 40 tahun, 50 tahun lagi. Jangan bukan 3 hari, 2 hari. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab kita cepat sangat. Ini dari segi hukum fiqh dulu. Kita tak lihat lagi undang-undang tu. Okey, dari segi perbahasan ulama tentang tempoh perkara ijtihadiyah, ulama pakat keluar pandangan. Sebab tidak ada nas yang qat'i yang menentukan perkara ini. Jadi mereka membuat pandangan. Okey, ijtihad kita panggil. Okey, baik. Umur berusia boleh diputuskan mati jika seseorang itu yang hilang itu berusia 90 tahun atau tidak ada lagi rakan sebaya dia yang masih hidup. Kalau dia umur 90 tahun, jiran sebelah 108 tak mati lagi, tunggu yang 108. Itu maksudnya yang paling panjang diambil. Kan mazhab Syafi'i kita ni berhati-hati pandangannya.
bimbang-bimbang balik hidup kan, tanya harta saya kat mana, kami bagi habis lah. Jenuh kan, mana kita tahu. Allah Subhanahu Taala Maha mengetahui lah. Kan, mana tahu balik nanti. Okey, baik. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Pandangan mazhab Maliki sehingga berumur 70 tahun. Kerana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku antara 60-70. A'maru ummati baina sittin wa sab'in au kama qala. Umur umatku antara 60 ke 70, yang ambil yang paling panjang 70. Itu pandangan mazhab Maliki. Okey, baik. Namun dari segi undang-undang, sama ada undang-undang syariah maupun undang-undang civil di Malaysia ini, dalam konteks negara kita, untuk membahagikan harta pusaka bagi orang yang tidak tahu statusnya sama ada masih hidup mahupun telah meninggal dunia. Orang yang hilang ini tak tahu statusnya hidup ke mati. Undang-undang menetapkan untuk buat presumption of death order, perintah anggapan kematian, bagi tujuan pembahagian harta pusakanya, hendaklah kehilangan itu berlaku 7 tahun. Di Malaysia lah 7 tahun. Hilang berapa lama dah makcik suami? 7 tahun dah. Tak balik lagi ke? Tak. Hidup ke? Mana saya tahu, saya pun tak tahu. Tak pernah hantar WhatsApp ke makcik? Tak ada. Instagram lagilah. Instagram ke apa? Tak. Facebook memang lama dah tak aktif, 7 tahun lebih dah. Jadi makcik pun muskil, hidup ke mati dia ni, makcik tu kata. Habis makcik nak buat macam mana makcik? Makcik tak kisah nak kahwin ke tidak tu, bukan tak nak, bukan itu. Harta dia banyak ni, nak buat macam mana? Lembu dah ramai kami jual ni. Contoh, dah 7 tahun dah kan? Boleh jual lembu walau tuan tak ada. Kan? Tapi simpanlah duit tu. Tak ada masalah. Hasil kebun dah 7 musim, musangking. Contoh. Kan? Banyak ni kami nak buat macam mana ni ustaz? Boleh tak kami nak belanja? Tak boleh. Kalau belanja dikira hutang. Habis makcik ni boleh tak nak belanja? Boleh, ambil sekadar nafkah. Tak ada masalah. Nafkah tak ada masalah. Tuan tak ada, boleh ambil kat, boleh ambil lah bahagian nafkah. Munasabah dengan nafkah lah. Kan? Boleh ambil bahagian nafkah. Sebab suami tak ada kan? Kan contohnya lah. Tapi nak ambil semua boleh tak ustaz? Tak boleh. Habis habis emas turun harga sekarang ni ustaz, itu hal lain. Sebab nak beli emas dengan duit tu. Boleh tak nak beli? Boleh, catat berhutang dengan suami dulu. Nanti tiba-tiba jumpa mati kan kena ganti sebagai hutang. Itu cara dia lah. Sebagai orang yang memegang amanah. Okay? Jadi cukup 7 tahun, genap 7 tahun kehilangan, boleh mohon melalui proses undang-undang di Malaysia kita sekarang ini, di mana Mahkamah Tinggi Civil. Civil High Court, bukan Mahkamah Syariah. Untuk pusaka, untuk kahwin Mahkamah Syariah lah. 7 tahun berdasarkan kepada Seksyen 108 Akta Keterangan 1950, Akta 56. Memperuntukkan perkara itu. Jadi ada dapat perintah itu dipegang, dikemukakan di bahagian-bahagian pentadbiran harta yang ada mentadbir harta si mati. Contoh akaun bank, ada dalam bank, pergi ke bank, di jabat tanah nama gerannya nama si mati, perintah itu laku untuk menguruskan harta itu sebagai pembahagian pusaka. Ada rasanya mungkin tuan-tuan dan puan-puan terlintah, dah kalau balik lepas tu ustaz harta habis dah bagi. Kan biasa orang tanya bahagian tu lah. Kalaulah mahkamah putuskan seorang ni hilang pada tahun 2010, 2022 mahkamah putuskan mati, dapat perintah keputusan itu, waris-waris pun bahagi harta yang ada, harta arwah yang berdokumen arwah boleh diproses dan sebagainya, bahagi 2023 raya haji baru ni balik nak masuk korban juga dia. Macam mana? Contoh kan, macam mana ustaz?
Kan, menurut pandangan ulama termasuk mazhab Syafi'i kita, apabila mahkamah dah putuskan mati, harta berkenaan diagih-agihkan berdasarkan keputusan itu secara faraid atau secara harta pusaka kepada waris-waris, dan habis telah dibelanjakan oleh waris-waris, baliklah orang mati itu, maka dia tidak boleh menuntut apa-apa, dan yang membelanjakan tidak wajib menggantikannya kecuali harta yang tersisa atau harta yang baki yang tidak lagi dibelanjakan, hendaklah diserah kepada orang yang baru balik tadi, yang surat kata dia mati, rupanya tak mati lagi. Sebab itu perlu keputusan mahkamah. Kalau buat di rumah, balik orang tu wajib ganti semua sekali kalau bahagi dah. Kesan dia buat putusan di rumah. Anak-anak kan, mak, ayah kita dah hilang 10 tahun dah ni, tanah dia ada, rumah ada, kereta ada, lembu ayam itik kerbau ada, kita bagi je lah, mak. Jom kita bagi, mak kata. Bagi. Lepas pada tu balik, wajib ganti semua sekali. Kecuali orang yang balik itu ayah mereka atau suami mereka kata, tak apa dah, bagi dah, saya halal. Alhamdulillah. Kan, ada halal, macam kita halal hutang lah. Tapi kata saya nak balik tahu. Mana tahu? Kan, ia balik dengan isteri baru, mana tahu? Balik mungkin boleh berlaku sebab hilang di Lombok, hilang di Sulu. Kan, balik masa hilang itu hilang ingatan, tiba-tiba kembali balik ingatan. Drama TV lah tu contoh. Buat balik soal itu tiba-tiba bahagi, isteri kata minta balik lah bang, saya dah dengar kuliah faraid, kata boleh. Kan, contoh. Jadi kena gantilah. Tapi kalau keputusan mahkamah, tak wajib ganti dan tak dikira bersalah orang itu, dan pihak yang balik itu tak boleh nak menuntut melalui proses mahkamah supaya ganti, kerana mahkamah lah yang membenarkan harta itu dibahagikan, iaitu perintah anggapan kematian. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu mati secara hukmi untuk bahagi harta pusaka. Dalam konteks negara kita di Malaysia, kalau isteri suami hilang tak balik-balik berapa tahun dah, untuk isteri berkahwin lain, sebab syarat nak berkahwin wanita mesti anak dara atau janda baru boleh kahwin. Okey. Bagi seorang wanita yang menjadi isteri kehilangan suami, dia tetap isteri selama mana suami itu belum diputuskan mati kepada suami itu. Jadi yang hilang suami, dia boleh 3 cara, beberapa cara, antaranya 3 cara untuk memisahkan hubungan perkahwinan. Yang pertama, ta'liq. Dia boleh mohon ke mahkamah untuk perceraian secara ta'liq. Ta'liq ni mana? Lepas akad nikah kan sekarang ni, ataupun dulu ada kita buat perjanjian tu, sekiranya saya meninggalkan dia selepas akad nikah, itu ta'liq lah, boleh tuntut. Yang kedua, fasah, boleh. Yang ketiga, perintah anggapan kematian. Cuma kesannya berbeza, kesan hukum berbeza. Kalau ta'liq, iddah dia 3 kali suci atau 3 bulan. Kalau fasah, iddah dia 3 kali suci atau 3 bulan. Tapi kalau anggapan kematian, iddah dia 4 bulan 10 hari. Itu iddah. Dia bezalah dari segi iddah. Berapa lama boleh pergi tuntut? Mahkamah Syariah enactment ataupun Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, Akta 303, hanya tunggu 4 tahun sahaja kehilangan, boleh wanita berkenaan ke Mahkamah Syariah mohon tuntutan perintah anggapan kematian bagi tujuan pembubaran perkahwinan. Nak kahwin lain dan sebagainya. Ini baik. Tapi ramai yang tak mohon lah, kan, dia tunggu terpulang kepada wanita berkenaan lah nak mohon atau tidak. Habis Ustaz, kalau suami yang hilang isteri Ustaz nak mohon 4 tahun juga ke?
Ada yang tak mohon. Sebab apa nak mohon? Dia nak kahwin lain. Isteri ada pun dia kahwin. Apatah lagi hilang. Kan? Tak perlulah yang tu. Yang saya cerita bab isteri. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang ada pun lah kan. Apatah lagi hilang. Okey. Tak perlulah permohonan tu. Okey, wallahu alam. Kita akan sambung lagi tuan-tuan dan puan-puan ya berkaitan dengan perkara ini. Penting untuk sama-sama kita hayati dalam kehidupan kita, kerana perkara ini mungkin berlaku kepada jiran kita, diri kita, sahabat andai kita. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.